Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Cikgu ingin memperkenalkan diri cikgu dulu. Nama cikgu Masura Westmiller dan cikgu akan mengajarkan pelajar Al-Madah Fiqh. Tajuknya Istinja. Baiklah pelajar, sebelum kita belajar, marilah sama-sama kita membacakan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, kita baca doa. Semoga Allah memberikan kemudahan, kefahaman untuk kita menuntut ilmu dan juga untuk selamat dunia dan akhirat. Baiklah pelajar, pada hari ini kita akan belajar tentang istinja. Cikgu akan huraikan apa dia pengertian istinja. Satu, cikgu akan huraikan pengertian istinja. Yang kedua, apakah hukum beristinja? Yang ketiga, cikgu akan menyenaraikan alat-alat beristinja. Apa dia alat-alat yang boleh kita beristinja? Yang keempat, cikgu akan menjelaskan cara beristinja. Bagaimana caranya? Yang kelima, cikgu akan huraikan tentang kepentingan istinja, iaitu kelebihan beristinja. Baiklah pelajar, pertama sekali, cikgu akan huraikan kepada pelajar tentang pengertian istinja. Apa itu istinja? Istinja ialah membersihkan najis bekas buang hadas besar dan hadas kecil dengan air atau benda-benda kesat atau dengan kedua-duanya sekali. Sekali lagi cikgu akan huraikan kepada pelajar, iaitu istinja ialah perbuatan yang menghilangkan najis yang keluar daripada kubul dan dubur dengan menggunakan air ataupun benda-benda kesat atau dengan kedua-duanya sekali. Seterusnya, apakah hukum beristinja? Hukum beristinja adalah wajib. Contohnya, pelajar, kalau kita solat dengan ada najis di badan kita tak beristinja dulu, maka solat kita itu tidak sah, tidak terima oleh Allah kerana badan kita tidak bersih, ada najis. Lalu itulah kita hendaklah beristinja dahulu sebelum kita membuatkan ibadat kepada Allah. Baiklah pelajar, seterusnya mari kita lihat apa dia alat-alat beristinja. Pelajar-pelajar, lihatkan gambar yang cikgu berikan. Di dalam gambar tersebut ada air mutlak dan juga benda-benda kesat. Benda-benda kesat sepertinya kertas tisu, daun kering, kulit kayu, kertas, kain, batu. Semua yang cikgu sebutkan tadi, air mutlak dan juga benda-benda kesat, boleh kita beristinja. Pelajar, bila kita sudah tahu apa alat-alat beristinja, marilah kita lihat bagaimana cara untuk kita beristinja. Jika kita menggunakan air, bagaimana caranya? Iaitu, jika kita menggunakan air, cara beristinja ialah kita gunakan tangan kiri ketika kita beristinja. Dan seterusnya, kita bersihkan kubul atau dubur dengan air mutlak.
Itu caranya jika kita menggunakan air. Dan seterusnya, jika kita menggunakan alat-alat berkesat. Alat-alat berkesat iaitu benda-benda yang berkesat yang cikgu bagi contoh tadi. Dan bagaimana caranya? Iaitu cara beristinja ialah kita gunakan benda kesat. Benda kesat itu yang kering dan bersih. Bersihkan sebanyak 3 kali. Baiklah pelajar, cikgu akan berikan contoh kepada pelajar. Contohnya, jika kita gunakan tisu, caranya 1. Sapuan pertama kita gunakan 1 tisu. Yang kedua pula, sapuan kedua gunakan tisu yang baru. Kita tak boleh ambil tisu yang pertama tadi, kita kena ambil yang baru. Dan sapuan yang ketiga juga kita gunakan tisu yang baru juga. Itu cara beristinja dengan alat-alat berkesat. Dan seterusnya pelajar, jika kita menggunakan benda kesat dan air mutlak, bagaimana caranya untuk kita beristinja? Iaitu, jika kita menggunakan benda kesat dan air mutlak, cara beristinja ialah gunakan benda kesat 3 kali sapuan, kemudian basuh dengan air mutlak. Kita basuh dengan air mutlak, kita basuh sehingga kita yakin kata bersih. Itu dia pelajar, cara-cara beristinja. Bagaimana cara kita untuk beristinja dengan air mutlak bila kita gunakan benda kesat, ataupun jika kita menggunakan benda kesat dan air mutlak sekali. Itu caranya yang betul, cara yang betul untuk kita beristinja. Seterusnya pelajar, cikgu ingin memberikan peringatan untuk pelajar, peringatan tempat-tempat dilarang buang air kecil dan air besar. Marilah kita lihat mana tempat yang kita kena jaga. 1. Jalan atau tempat laluan orang ramai. Yang kedua, di lubang-lubang. Yang ketiga, di bawah pokok kayu. Yang keempat, dalam air yang tenang. Itu dia tempat yang dilarang kita membuang air kecil dan air besar. Seterusnya, marilah kita lihat apa kepentingan istinja. Iaitu 1. Badan bersih. Yang kedua, badan sihat. Yang ketiga, jauh daripada penyakit. Yang keempat, dapat melaksanakan ibadat sempurna. Ibadat solat yang kita lakukan akan diterima oleh Allah. Baiklah pelajar, seterusnya bila kita sudah belajar tentang istinja, marilah kita belajar mengenal perkataan yang berada di dalam tajuk istinja ini. Cikgu akan baca satu persatu bagi pelajar. Perkataan yang pertama, bacanya najis. Najis. Huruf jawi yang ada pada perkataan najis iaitu huruf nun. Yang kedua, huruf jim. Yang ketiga, huruf ya. Yang keempat, huruf sin. Dalam tulisan Rumi ada huruf N, huruf E, huruf J,
huruf I, huruf S. Bacanya najis. Perkataan yang kedua, perkataan bekas. Bekas. Huruf Jawi yang berada di dalam perkataan bekas iaitu huruf ba, huruf ba, huruf kaf, huruf kaf, huruf sin, huruf sin. Bacanya bekas. Dan huruf Rumi ada huruf B, huruf I, huruf K, huruf E, huruf S. Bacanya bekas, bekas. Perkataan yang ketiga, perkataan dengan. Dengan. Huruf Jawi yang berada di dalam perkataan dengan iaitu huruf dal, huruf dal, huruf nga, huruf nga, huruf nun, huruf nun. Bacanya dengan. Dan juga huruf Rumi ada huruf D, huruf I, huruf N, huruf G, huruf E, huruf N. Bacanya dengan. Seterusnya perkataan yang keempat, perkataan badan. Badan. Huruf Jawi yang berada di dalam perkataan badan iaitu huruf ba, huruf ba. Yang kedua huruf dal, huruf dal. Yang ketiga huruf alif, huruf alif. Yang keempat huruf nun, huruf nun. Bacanya badan, badan. Dan huruf Rumi pula huruf B, huruf E, huruf D, huruf E, huruf N. Bacanya badan. Perkataan yang kelima, perkataan kecil. Huruf Jawi yang berada dalam perkataan kecil iaitu huruf kaf, huruf kaf. Yang kedua huruf ja, huruf ja. Yang ketiga huruf ya, huruf ya. Yang keempat huruf lam, huruf lam. Dan huruf Rumi, huruf K, huruf I, huruf C, huruf I, huruf L. Bacanya kecil. Perkataan yang keenam, perkataan besar. Besar. Huruf Jawi yang berada dalam perkataan besar, satu huruf ba, huruf ba. Yang kedua huruf sin, huruf sin. Yang ketiga huruf ro, huruf ro. Bacanya besar. Dan huruf Rumi, huruf B, huruf I, huruf S, huruf E, huruf R. Bacanya besar. Perkataan yang ketujuh, perkataan bersih. Bersih. Huruf Jawi yang berada di dalam perkataan bersih iaitu satu, perkataan ba. Huruf ba.
huruf ba. Yang kedua, huruf ra. Huruf ra. Yang ketiga, huruf sin. Huruf sin. Yang keempat, huruf ya. Huruf ya. Yang kelima, huruf ha. Huruf ha. Bacanya bersih. Huruf rumi ada huruf B, huruf I, huruf R, huruf S, huruf I, huruf H. Bacanya bersih. Akhir sekali, yang ke-8 perkataan daripada. Daripada. Huruf jawi yang ada di dalam perkataan daripada iaitu 1. Huruf dal. Huruf dal. Yang kedua, huruf ra. Huruf ra. Yang ketiga, huruf pa. Huruf pa. Yang keempat, huruf dal. Huruf dal. Bacanya daripada. Huruf rumi pula ada huruf D, huruf E, huruf R, huruf I, huruf P, huruf E, huruf D, huruf E. Bacanya daripada. Cikgu ulang sekali lagi ya pelajar. Perkataan 1 bacanya najis. Najis. Yang kedua, perkataan bekas. Bekas. Yang ketiga, perkataan dengan. Dengan. Yang keempat, perkataan badan. Badan. Yang kelima, perkataan kecil. Kecil. Yang keenam, perkataan besar. Besar. Yang ketujuh, perkataan bersih. Bersih. Yang ke-8 perkataan daripada. Daripada. Ya pelajar, akhir sekali cikgu ingin memberikan kesimpulan dalam tajuk yang kita belajar pada hari ini. Islam sangat mementingkan kebersihan dan setiap Muslim wajib menjagakan kebersihan. Ini bersesuaian dengan sebuah hadis yang berbunyi At-tuhuru syatrul iman. Kebersihan itu sebahagian dari iman. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.